Oke, salam dan salam sejahtera. Dan sebelum saya meneruskan pencerahan saya adalah Daniel Jani dan saya adalah Ketua Cabang PKR Mas Gading. Saya juga Ketua Penerangan PKR Sarawak. Jadi, apa yang saya lihat sebelum pembubaran parlimen ini, ramai rakyat di negeri Sarawak ini sendiri, yang mana saya lihat mereka mengatakan masalah ekonomi dan apabila kerajaan dah pun bertukar, tetap juga tidak ada perubahan ataupun masih juga dihimpit masalah. Jadi apa yang saya lihat di sini, apa yang mereka maksudkan kerajaan bertukar itu adalah kerajaan negeri Sarawak. Dan hari ini apa yang berlaku adalah di peringkat kerajaan pusat, yaitu apabila bubarnya parlimen. Jadi tertanya-tanya juga orang-orang di kampung kerana saya turun ke bawah dan banyak mereka yang tidak berapa faham. Kerana apa yang berlaku adalah dahulunya apabila terbubarnya DUN dan terbubarnya parlimen, dia serentak. Tetapi hari ini, apabila DUN telah pun dibubarkan dan akhirnya telah pun berlakunya PRN yang lepas, dan akhirnya hari ini baru terbubarnya parlimen. Jadi dia tidak serentak dan akhirnya dia terpecah, yang mana DUN dah pun lepas tetapi parlimen kita belum kita buat pembubaran. Dan hari ini adalah pembubaran parlimen, yang mana pembubaran parlimen ini adalah untuk membentuk kerajaan pusat, yang mana kita nak membentuk kepimpinan menteri-menteri di pusat, seperti mana yang kawan-kawan ataupun rakyat Sarawak harus tahu berkenaan dengan siapa dia Perdana Menteri kita ini. Jadi, apa yang berlaku di sini, apabila saya turun ke bawah, rakyat rata-rata mengatakan bahawa harga barang mahal, masalah ekonomi lah dimaksudkan itu. Dan kita juga tahu bahawa masalah-masalah dalam kita lihat infrastruktur, yang mana di Sarawak infrastrukturnya tidak begitu serata dan tidak sekata. Yang mana juga infrastruktur ni banyak melibatkan kerajaan negeri Sarawak itu sendiri, yang mana melibatkan adun-adun yang dilantik yang telah pun menang kepada pilihan raya negeri yang lalu. So, di sini apabila saya juga lihat kepada kenyataan-kenyataan rakyat yang mengatakan bahawa kita perlu tolak mereka-mereka yang korup, mereka-mereka yang telah pun merompak duit negara. Tetapi hakikatnya mereka tidak tahu siapa dia pemimpin, siapa dia parti yang perlu kita tolak. Apa yang kita lihat hari ini, permainan yang dimainkan oleh parti seperti GPS contohnya, mereka memainkan isu kenegerian, yang mana mereka mengatakan bahawa kita tolak Parti Melayu. Dan juga mereka rasakan bahawa Parti PKR, Parti DAP itu adalah parti yang datang daripada planet yang lain. Jadi ini adalah satu penipuan politik yang dipropagandakan oleh wakil-wakil rakyat yang mereka rasakan mereka sangat bijak dengan politik. Akhirnya sebenarnya mereka menipu kepada rakyat yang ada di kawasan-kawasan mereka. Sebenarnya saya dah terangkan semalam bersama dengan YB Moldi berkenaan dengan isu ini, tetapi saya rasa tidak cukup. Dan hari ini saya perlu menjelaskan bahawa kita perlu menolak siapa yang nak menjadi Perdana Menteri kita jika kita lihat mereka adalah seorang tokoh yang rakus, mereka yang merompak duit negara, dan akhirnya kita lihat bajet yang turun ke negeri Sarawak itu pun tidak sempurna. So, siapa dia yang kita perlu lantik? Adalah seorang pemimpin yang mempunyai integriti. Jadi hari ini, rakyat Sarawak jika ingin memilih, kita lihat, saya ambil parti-parti yang ada di negeri Sarawak ini. Gabungan yang akan bertembung ini adalah kemungkinannya GPS yang mewakili negeri Sarawak itu, yang bertujuan untuk memenangi kerusi parlimen kali ini. Yang kedua, Pakatan Harapan sebagai pembangkang, yang mana kita perlu melihat ke arah bahawa pembaharuan dalam negara kita ini termasuk negeri. Yang ketiga adalah parti yang dikatakan lokal, yang mana kita tidak tahu mereka ni ke arah A pun tidak, ke arah B pun tidak. Iaitu contohnya A adalah bersama dengan GPS, ataupun B bersama dengan parti pembangkang seperti Pakatan Harapan. So, mereka ini akan dilihat sebagai pemecah undi. Saya tidak dapat kepastian adakah mereka ini hanya proksi kepada sebuah parti yang lain, tetapi yang hakikatnya mereka adalah seolah-olah jadi tari balut untuk melemahkan suara rakyat sampai kepada pusat.
Kita tidak boleh nak menceritakan bahwa kita perlu menyokong parti lokal, tetapi hakikatnya mereka menipu kita. Kita telah pun ditipu begitu lama. Yaitu, apabila pemimpin-pemimpin JPS selama ini mengatakan bahwa kita perlu sokong parti lokal, karena JPS ini adalah memperjuangkan negeri Sarawak. Tetapi berpuluh-puluh tahun rupanya JPS itu berada dalam komponen UMNO, yaitu Barisan Nasional. Dan semalam saya dah perjelaskan juga bahwa dalam perlembagaan UMNO, dia tidak ada menyebut keistimewaan negeri Sarawak ni. Cuma ada keistimewaan negeri Sabah. Jadi kita ni, negeri Sarawak ni, dipimpin oleh JPS begitu lama, yaitu PBB yang lalu, bersama dengan komponen Barisan Nasional, tidak memberi impak. Kerana umpama orang kata, kita ni, dagingnya semua sudah diambil oleh pusat, dan akhirnya tulang-tulang diletak di negeri kita ini. Ini adalah hakikat. Tetapi, kalau dibagi daging sekalipun, kalau pimpinan yang ada pun rakus, tidak juga bermakna. Jadi hari ini, perubahan itu perlu rakyat Sarawak lakukan. Jika rakyat Sarawak rasa bahawa nak tukar kepimpinan, mahu atau tidak, kita kena tukar kepada parti yang bernama Pakatan Harapan. Kerana parti ini akan membentuk kerajaan pusat jika mereka menang. Dan akhirnya tokoh yang dijadikan sebagai Perdana Menteri adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi kalau kita menyokong parti lokal yang konon-kononnya hari ini berada di Sarawak, yang memerintah negeri Sarawak yang ada hari ini, maka mereka ini akan bersekongkol dengan UMNO Barisan Nasional yang ada di pusat. Dan akhirnya kerajaan ini, kerajaan Malaysia akan dipimpin oleh orang bernama Zahid Hamidi, yang mana hari ini kesnya berlambak, yang mana melibatkan isu penyelewengan, salah guna kuasa, dan juga money laundering. Jadi apakah kita nak memilih pemimpin seperti Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun Zahid Hamidi? Ini adalah satu persoalan besar yang perlu rakyat Sarawak lihat dan perlu memberi mandat itu kepada Pakatan Harapan. Jika rakyat Sarawak tidak nak memberi mandat kepada pihak pembangkang yang ada hari ini, memberi mandat kepada parti JPS yang ada, rakyat Sarawak harus ingat, di Semenanjung hari ini, gelombang untuk menyokong Pakatan Harapan itu sudah ada. Jika Pakatan Harapan menjadi kerajaan pusat, maka kita akan kerugian lagi kerana kerajaan negeri kita terpaksa menjadi pembangkang dan kita terpaksa menunggu peruntukan daripada kerajaan yang baru. Hari ini, kerajaan JPS yang dikatakan GAH ini, sebenarnya mereka juga mendapat peruntukan daripada kerajaan pusat. Tetapi mereka war-warkan seolah-olah pimpinan-pimpinan JPS ini yang punya duit. Ini adalah duit rakyat, duit kerajaan pusat, duit kerajaan negeri Sarawak. Yang mana harta negeri Sarawak ini hasilnya dipunggah ke pusat, diunggah balik ke kita, diagihkan semula, tetapi banyak yang disonglap ke sana sini. Pembangunan yang mana saya katakan tadi tidak sekata. Apa yang kita lihat hari ini, pembangunan luar bandar tidak merata. Yang kita nampak YB kita sibuk nak buat kerja-kerja yang melibatkan hiburan. Inilah yang kita perlu hentikan. Dahlah buat perkara-perkara yang melibatkan hiburan, nanti buat tiket pula. Dahlah perkara itu dibuatkan dengan peruntukan duit rakyat. Lepas tu rakyat kena bayar lagi tiket nak masuk ke kawasan-kawasan yang mereka buat ini. Ini adalah satu yang kita perlu hentikan. Rakyat Sarawak patut menikmati kehidupan seperti mana ada di Semenanjung itu. Kerana itu adalah hak kita. Tetapi kita ini telah pun dibodohkan begitu lama oleh pimpinan-pimpinan kita, termasuk pemimpin-pemimpin bangsa apa sekalipun, sama, bersekongkol. Mereka duduk dalam gabungan JPS dengan parti mereka yang ada 4-5 orang adun, mungkin ada 1 orang ahli parlimen, kadang-kadang tak ada ahli parlimen. Tetapi berlagak mereka, seolah-olah mereka dah besar kepala duduk dalam JPS, mengatakan ini parti, tapi padahal kadang-kadang presiden parti mereka pun yang duduk main isu perkauman ni, main isu kenegerian ni, yang duduk mengatakan Dayak lah apa semua, presiden di China juga. Lepas tu, dia cuma ada 2-3 ahli parlimen. Ataupun 1 ahli parlimen saja. Ataupun tak ada langsung ahli parlimen.
Akhirnya dia menumpang dalam gabungan GPS. Apa yang berlaku? Kenapa kawasan Dayak mundur? Kenapa kawasan-kawasan yang melibatkan adun-adun PBB ini lebih maju? Sebab PBB yang memegang komponen GPS ini tadi, mereka mendapat jawatan-jawatan penting dalam pentadbiran negeri Sarawak itu. Maka adun-adun yang duduk menumpang ni, adun-adun Dayak ni yang duduk menumpang dalam parti GPS ni tadi, mendapatlah sisa-sisa dia. Sebab itu pembangunan di pendalaman-pendalaman di mana tempat-tempatnya pemimpin Dayak ini duduk tadi, walaupun konon-kononnya mereka ni dalam GPS, tidak akan begitu membangun. Kita lihat apa yang berlaku dalam negeri kita ini. Kepimpinan tertinggi memegang sampai 6-7 jawatan. Sebab itu kerajaan pusat, apa yang dilakukan oleh Najib, perkara yang sama. Najib lah Perdana Menteri, Najib lah Menteri Kewangan, Najib lah pegang Wan MDB, Najib lah segala-galanya. Jadi berlaku satu perkara yang kita lihat, yang kita dengar hari ini. Pencurian wang rakyat. Ini sama juga berlaku di negeri kita ini. Tetapi kerana kita ni terlalu memikirkan bahawa itu parti Melaya, ini parti lokal. Padahal parti mana-mana pun didaftar oleh ROS menggunakan perlembagaan yang sama, diluluskan, dan perlembagaan hampir-hampir semua sama. Kita masih terpedaya dengan isu ini. Sekarang ni kita perlu menukar kepimpinan-kepimpinan lama ni dengan kepimpinan baru ataupun generasi-generasi baru, anak-anak muda yang mempunyai idealisme, supaya kita boleh membuat check and balance dalam kita punya pentadbiran. Kalau kita tidak nak berubah, maka kita berada lagi di tahap yang sama. Tidak payah lagi nak komplain. Jangan saya nak dengar lagi daripada hulu pendalaman-pendalaman Sarawak. Komplain jalan tak ada, jambatan tak siap, elektrik tak betul, internet tak ada. Tak payah lagi. Kerana mereka sesuka hati. Mereka nak buat ini boleh. Dan mereka terus menindas kita. Bila bersuara, mereka akan terus menindas kita dengan macam-macam. Calon-calon kita saja berapa ramai yang sebelum-sebelum ini. Ada yang dia buat laporan polis lah, apalah semua. Saya dengar daripada YB kita. Ini adalah bentuk-bentuk yang mereka gunakan. Apakah kita nak memilih ketua-ketua kita ni, pemimpin-pemimpin kita ini dengan cara gangsterisme? Jadi saya harap rakyat Sarawak perlu mengubah minda kita bahawa hari ini kita nak memilih pemimpin pusat, iaitu Perdana Menteri kita siapa. Jika kita menyokong kepada parti GPS yang ada, maka kita akan memberi sokongan kepada penyangak yang ada di pusat, iaitu Zahid Hamidi akan menjadi Perdana Menteri. Kalau kita menyokong kepada kerajaan Pakatan Harapan, maka Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri. Pilihan kita ada di tangan kita. Dan jangan kita komplain selepas ini. Kalau berlaku lagi penyelewengan, yang mana kita tahu Zahid Hamidi masih sampai hari ini belum disiasat. Isu dia buat jalan dengan menggunakan kol jurutera dalam Angkatan Tentera membuat jalan. Sampai hari ini belum dicerita. Rosmah Mansor, isu yang melibatkan solar, GPS pun keluar kenyataan sikit-sikit. Nak cover lain. Banyak penyelewengan yang berlaku di negeri Sarawak. Daripada turun-temurun. Pemimpin-pemimpin besar. Payung-payung kuning datang ke Sarawak mencari makan. Orang Sarawak makan belacan tiap-tiap hari. Jadi fikir-fikirkan perkara ini. Kapitalis-kapitalis mengaut keuntungan dalam negeri kita ini. Tetapi rakyatnya penuh dengan derita. Kita lihat toke-toke balak yang ada di Sibu, di Bintulu, di apa, di semua segala. Kekayaannya luar biasa. Anak pribumi sendiri mengemis. Jadi pemilihan kali ini, rakyat fikir dengan cara jelas, fikir dengan cara total. Jangan kita membuat pilihan yang tidak tepat. Kita perlu mengubah. Jika kita berjaya mengubah kerajaan pusat, bermaksud kita tidak lama lagi akan berjaya mengubah kerajaan negeri Sarawak ini. Dan kita boleh mengubah struktur siapa yang menjadi premier kita yang baru. Kita boleh mengubah siapa yang menjadi Menteri Pertanian Sarawak yang baru. Kita boleh mengubah segala dasar-dasar yang telah dibuat. Kita boleh mengubah corak-corak yang telah pun kita lama perjuangkan. MA 63 kita. Kita boleh mengubah kenapa minyak kita ini disonglap oleh orang lain, kita tidak liwat kaya-kaya.
Ini semuanya yang perlu kita rungkai. Kalau kita tidak memberi undi kita itu kepada parti yang salah, maka hari ini kita perlu perubahan itu. Dan saya harap lawan tetap lawan. Saya daripada parti PKR mewakili Pakatan Harapan. Harap ada satu perubahan besar daripada rakyat Sarawak. Sekian, terima kasih.